Ya, kita kembali dalam perbincangan kita Forum Perdana Awal Islam pada malam ini dari Sekolah Menengah Sains Johor Keluang. Siaran secara langsung membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, Sirih Pulang ke Gagang, yang dibawakan oleh Institut Integriti Malaysia dengan kerjasama Sajora, iaitu alumni Sekolah Menengah Sains, dan juga Masrid Sendian Berhad, membolehkan kita berada di padang sekolah yang menggamit kenangan 40 tahun yang lalu bagi yang first generation lah. Tapi pada malam ini kita bersama dengan masyarakat sekitar dan juga ada pelajar-pelajar, pemimpin setempat yang bersama dengan kita, dan juga pastinya yang istimewa tuan-puan yang berada di rumah tersenyum tengok kita nak baca ke tidak dia punya FB. Saya bukan tak nak baca, semua muji Ustaz Kazim ni, yang saya punya tak ada ni, malah baca ni. Tapi sebelum kita cari soalan ni, saya nak bagi orang tempatan lah, masyarakat yang datang ke, sama ada alumni ke anak murid ke, tuan-tuan perempuan yang dah datang ke padang ini, boleh sebutkan nama, beri satu soalan, dan saya baca satu soalan dekat FB ni, muka buku ni, dan kita akan bergabung dengan panel untuk menjawab persoalan. Silakan, siapa yang ingin menanyakan soalan di bawah? Orang Keluang? Keluang man ke, Keluang girl ke, tak kisahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada persoalan. Ya, siapa tu? Saya Muhammad Fazil Arsadi bin Muhammad Yaakob. Saya adalah alumni. Oh, tahun berapa tu bang? 85 hingga 89. Oh, ingat tahun 73 macam Ustaz Doktor tadi tak? Okey. Okey, silakan 83. Silakan. Okey, jadi kita lihat ya konsep Sirih Pulang ke Gagang ini. Ya. Suatu konsep yang mulia untuk kembali membantu mereka di tempat asal kita. Contohnya di sekolah ini, kami kembali ke sekolah ini untuk membantu adik-adik dan juga sekolah kami dan juga pertubuhan Sajoha itu sendiri. Kembali seorang ke dengan isteri anak sekali? Kembali seluruhnya. Seluruhnya. Macam cover line pula, beritahu je lah. Okey. Jadi ada persoalan sedikit di sini saya nak tanya. Soalan kita dia tak jawab dengan soal kita lah. Berkenaan dengan konsep hijrah ya. Hijrah Nabi Muhammad tadi seperti Ustazah ada beritahu, dia hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Jadi bagaimana dengan Futuh Mekah ataupun kembali mengembangkan Islam ke Mekah itu? Dan konsep itu seperti nampaknya di sini seperti Sirih Pulang ke Gagang yang kita sedang bincangkan pada malam ini. Boleh tak minta para panel untuk menjelaskan sedikit mengenai konsep Sirih Pulang ke Gagang ini dari sudut Islam? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih yang bertanya. Sahabat kita pun alumni juga tu, bersemangat dia. Dia cover line, tak nak beritahu datangnya isteri Tak apa, tak balik kau malam ni. Kita ada satu banyak komen-komen, tak ada persoalan sangat. Cuma ada satu soalan ni, soalan ni agak menarik Ustaz. Dia kata, "Ye, Ustaz Kazim saya ada satu soalan. Bila nak datang Teluk Intan?" Ini kau tanya. Lain kali lah, tuan-tuan. Yang lain-lain, tuan-tuan, kalau ada persoalan-persoalan yang boleh kita kaitkan dengan ahli panel, kita boleh kongsikan pada malam ini. Tapi Ustaz tadi, yang bertanya tadi Ustaz, dia nak kaitkan bagaimana tentang hijrah Nabi dan kemudian pembukaan balik kota Mekah. Dia kata nampak macam meh-meh lah, kata orang belah sana lah kan. Ada macam ada persamaan dengan konsep Sirih Pulang ke Gagang kita ni. Mungkin Ustaz boleh urai Ustaz. Ya, saya teringat lagu Ar-Azmi lah Ustaz. Lagu lagi. Terkenang semasa dulu, hatiku berasa rindu, mungkinkah dapat bertemu padamu. Sampai habislah sambung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang kita lihat di situ Rasulullah punya sayang ke Mekah. Kalau bukan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tidak tertinggalkan Mekah. Di situlah ada Kaabah, di situlah ada di tempat lahirnya Rasulullah, di situlah tempatnya baginda menerima wahyu dan sebagainya. Tetapi Rasulullah berhijrah ke Madinah, membangunkan satu kota yang hebat, membangunkan sebuah kerajaan Islam yang hebat. Tetapi Nabi tidak lupakan Makkah. Maka datanglah balik Futuhul Makkah. Yaumul Fath, datanglah balik tuan-tuan. Inna fatahna laka fathan mubina, sampailah habis. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita lihat di sini bagaimana Allah berikan kekuatan di Madinah. Apabila telah berada kejayaan di Madinah, mendapat kejayaan di Madinah, Rasulullah tidak lupakan tentang Makkah. Rasulullah bangunkan Makkah balik. Di sini tuan-tuan kita lihat Sirih Pulang ke Gagang ini. Kita telah berjaya di luar. Tidakkah teringin kita melihat masjid di kampung kita juga hebat? Kita pernah solat di masjid itu. Kita pernah berimamkan dengan Imam Lebaidola Biladin.
Hari ini kita dah balik ke kampung. Kita lihat, kita solat hari raya. Mimbarnya masih sama. Kolah airnya masih sama. Tidakkah ada perasaan kepada kita untuk membangunkan masjid kita? Kita pernah bersolat di situ. Kecil-kecil kita dulu pernah mengaji dengan Ustaz Leman. Di situlah aku belajar fiqh. Sekarang aku telah dewasa. Sekarang aku telah berjaya di luar. Tidak teringinkah kita untuk menambahkan pengajian di surau, pengajian di masjid, di kampung kita? Tidakkah kita perlu wujudkan balik alumni seperti ini? Ada 10 orang di kampung kita yang telah menjawat jawatan yang besar. Ada yang menjadi ahli koprat. Ada yang menjadi orang yang hebat. Apa kata? Din, kamu bagi 1,000 sebulan. Kamu bagi 1,000 sebulan. Kalau 10 orang sudah dapat 10,000. Bayangkan setiap bulan 10,000 masuk dalam tabung masjid. Masuk dalam tabung JKKKK. Banyak K itu. Bayangkan berapa banyak pembangunan yang boleh dibuat. Kalau kita tidak boleh bangun di kampung kita. Tidak boleh balik semula di kampung kita. Tetapi kita boleh membalikkan wang ke kampung kita. Kalau kita tidak boleh menghantar wang ke kampung kita, kita boleh menghantar buah pemikiran untuk membangunkan sekolah kita, membangunkan kampung kita, membangunkan pekan kita, membangunkan masyarakat kita. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Tuntutlah ilmu di luar, kejarlah kejayaan di luar. Tetapi jangan lupakan orang di kampung. Tanya-tanyalah orang kampung, apa kabar orang kampung? Adakah masih ingat padaku? Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Kazim. Itulah jawapan pada persoalan yang dibawakan. Yang mana kalau boleh kita lihat memang tak jauh perbezaan. Masing-masing dituntut untuk memberi sumbangan. Cuma kadang-kadang ni Ustaz, kita yalah kadang-kadang lah, tak semua tempat, bukan di Keluang, jauh. Kayak dari sini. Bila nak menyumbang, bila dah seronok nak menyumbang ni berebut pula jawatan. Itu kadang niat baik tu jadi tergendala. Dan kita harap macam tadi dah dibincangkan, soal sirih pulang ke gagang ini bukan soal kedudukan. Ini bukan soal nak kejar jawatan. Ini soal apa yang kita nak sumbang. So bila kita nak sumbang, tangan kanan beri, kadang-kadang kiri kita tak tahu. Dan kalau ini dapat dibuat, saya yakin. Sebab itulah petuanya, saya yakinlah walaupun kita belum pual panjang dengan geng-geng alumni kat bawah, tapi saya yakin petua 40 tahun dia boleh kekal begini kerana integritinya, kerana sumbangan yang dibuat, kerana keikhlasannya, maka terjadilah perpaduan yang kuat 40 tahun alumni bawa kita datang berkongsi pada malam yang berbagi ini. Saya ingat, ada lagi ke orang Keluang yang nak bertanya? Saya tunggu geng-geng kat Facebook ni masih lagi terus memuji nampaknya. Dah ada pujian yang baru kepada saya, terima kasih. Saya tak nak baca lah. Okey, dah ada orang Keluang yang tunggu. Kalau ada boleh kita kongsi bersama sebelum kita nak bawa pada perbincangan panel kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq bin Nasruddin, Ketua Pelajar Sekolah Menengah Sains Johor. Terima kasih Haziq. Saya tengok muka, saya tahu awak bukan alumni. Awak dengan saya lebih kurang je nampak tu, macam pelajar. Silakan. Di sini saya ada persoalan. Silakan Haziq. Ada orang yang mengatakan bahawa konsep sirih pulang ke gagang ini gagal disebabkan tawaran di luar yang lebih lumayan berbanding di tempat sendiri. Apa komen panel tentang hal ini? Garang kau macam cikgu buat soal dia. Tapi okey Zik, satu soalan yang baik. Dia tanya, dia dapat offer macam tu kan, doktor? Mungkin doktor tadi pun ada sentuh sikit-sikit. Ini kalau boleh dipanjangkan bagi Haziq kurang. Dia marah ke tadi? Stres tu. Silakan. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Bukan bekas pelajar, ketua pelajar. Artinya sudah dilatih untuk jadi ketua. Bermaknanya jangan sampai jadi kutu tua. Maka kita katakan ada tawaran-tawaran di mana-mana. Ya Allah, hujan emas di negeri orang. Baik lagi hujan batu di negeri sendiri. Pengalaman-pengalaman yang sudah lalu. Pengalaman sedikit ke luar negara. Kalau pergi musim sejuknya, langsung 1 sen tak laku. Artinya, mak kita merasa hebat di Malaysia. Tak ada musim-musim yang pakai baju 10 lapis. Tak ada musimnya tak boleh jalan. Itu kalau kita ambil musimnya saja. Maka sekali lagi ada tawaran dari luar yang membuatkan kita terpedaya dengan tawaran meninggalkan kampung halaman. Apa makna anda hebat di luar negara atau hebat di luar kawasan? Atau hebat di mana-mana tapi orang kampung kita tidak terbela. Ini kekuatannya nak diangkat. Maka sekali lagi, adakah kita hidup ini nak berniaga dengan Allah? Aku dapat untung apa? Sebab itu untung dunia ini tidak akan membuat kamu dapat syurga di sana. Maka yang nak difikirkan ialah
Adakah aku memberi ini kerana Allah ataupun aku memberi ini untuk dapat imbalan yang lebih baik? Kalau saya buat masjid, saya jadi pengurusi masjid, Ustaz. Adakah itu harapan kita? Kalau kita membantu untuk membangun anak yatim, saya nak jadi presidennya. Kalau kita menyumbang JKK, saya nak jadi pengerusinya. Nak jadi penasihatnya. Ini bermakna kita berniaga. Jangan sekadar melihat materialnya. Tolong bangun kekuatan-kekuatan yang terbangun spiritualnya. Sebab itu hamba Allah yang dapat didikan dari Allah, dapat ilmu, dia tidak sekadar melihat mata benda. Karena mata benda itu kalau tidak diberikan dengan baik, tidak diurus dengan baik, akan jadi bala bukan saja di sini tapi di sana. Oleh itu sekali lagi jangan terlalu banyak melihat di sini. Cuba-cubalah melihat ke sana yang nama dunia yang menunggu. Yang lebih panjang, yang lebih bahagia. Maka sekali lagi berapapun banyak tawarannya di luar, berapa penggemerlapannya, kamu tidak boleh mengaku saya orang sini, kamu tetap mengaku saya orang sana. Kita tak boleh ubah status. Saya orang Parit, Ustaz orang Ipoh. Tak boleh ubah. Pergilah ke mana pun. Maka sekali lagi, tolong bangun kekuatan spiritual. Kekuatan sejarahnya. Kekuatan jiwa yang nak dibangun. Untuk apa jasadnya hebat. Untuk apa hartanya menimbun. Kalau rohnya terapung-apung. Tidak tahu yang mana sebenar hakiki. Yang mana wajib diangkat. Yang mana wajib dilepaskan. Sebab itu kita dipesankan oleh ulama. Kalaupun akidah itu panas, jadi bara genggam. Jangan sampai terlepas. Kalau balik kerana mencari redha Allah. Kalau berjuang mendapat redha Allah dan akhirnya memang menempah untuk jadi hamba Allah dan khalifah Allah. Maka kita tidak melihat mata benda sebagai nombor satu. Tapi melihat jasa yang untuk dirakam Allah nanti. Menjadi imbalan simpanan tetap di akhirat. Adalah matlamat paling besar, paling mulia, paling murni. Jangan sekadar tergadai oleh harta benda dan kemewahan material semata-mata. Harus dibangun sekali lagi. Saya menyumbang untuk menjadi saham akhirat saya di sana. Jika ini diangkat, insya-Allah sumbangan kita tidak pernah kecewa. Sumbangan kita tidak pernah tidak berguna. InsyaAllah. Ya, terima kasih. InsyaAllah pastinya apa yang kita rancang, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, pastinya akan membawa kebaikan. Dan yang paling mustahak, dapat dipanjangkan kepada masyarakat keseluruhannya. Tahniahlah saya ucapkan dan terima kasih sangat kepada Sajora, alumni Sekolah Menengah Sains Johor ni, atas usaha yang dibuat bersama Institut Integriti dalam memanjangkan usaha mulia. Semoga banyak lagi lah. Saya difahamkan surau dah siap. Lepas ni nak buat apa lagi kebaikan-kebaikan menyumbang adik-adik kita yang macam Haziq tu. Sentiasa nak menunggu, sentiasa nak tunggu apa senior, super senior dia terus nak beri supaya kekuatan akan ada. Begitu juga tuan-puan yang berada di rumah, pastikan sumbang baik kita. Jangan ditanya apa yang kita beri dan apa yang harus kita dapat. Yang paling mustahak bila kita memberi, tak payahlah kita tanya apa yang kita dapat. Yang penting sampai pada masyarakat di bawah sana. Jadi saya sekali lagi nak mengajak tuan-puan berehat. Yang nak pergi cek kopi ke teh, carilah dulu. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita kembali dalam pusingan yang terakhir. Silakan.